Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya bersyukur kerana sekali lagi dapat memainkan peranan dalam pentadbiran negara Pertuah ini. Saya juga bersyukur kerana dapat sekali lagi berjumpa dengan anggota pentadbiran daripada Jabatan Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harus sedar bahawa negara kita ini dahulu dihormati, tetapi sekarangnya kita sudah tidak dihormati seperti dahulu. Menjadi tugas kita semua untuk memulih negara kita ini supaya sekali lagi dianya dipandang tinggi dan dihormati oleh seluruh dunia. Inilah perjuangan kita semua. Saya amat kecewa kerana sebuah pentadbiran yang dahulu dikenali sebagai yang terbaik dalam Commonwealth, yang dapat menjalankan tugas dengan baik dan melaksanakan segala program dan perancangan dengan jayanya. Tetapi hari ini kita dapati negara kita tidak lagi dihormati dan pentadbir kita juga tidak lagi dipandang tinggi. Menjadi tugas kita semua untuk memulih keadaan ini supaya kita kembali menjadi sebuah negara yang ditadbir dengan baik, yang boleh berjaya dalam pembangunan negara dan dikenali sebagai negara yang mampu mendirikan negara sendiri dengan usaha sendirinya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita adalah sebuah negara yang dikatakan demokratik. Di antara pentadbiran negara demokratik ialah perpisahan antara tiga kuasa dalam negara kita. Kita harus pisahkan antara majlis legislatif yang membuat undang-undang, judiciary dan eksekutif. Saya agak lama tak bercakap berkenaan dengan perkara ini. Kadang-kadang dah lupa. Tapi kita masih ingat asas-asas negara demokratik ini perlu ada perpisahan antara tiga kuasa, iaitu pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang dan kehakiman. Perpisahan ini amat penting. Kalau tidak ada checks and balance seperti ini, maka tetap akan berlaku sesuatu yang tidak baik, yang tidak dapat ditegur, tidak dapat dihalang, tidak dapat ditentang. Inilah yang kita harus ingat. Pentadbir menjadi tangan yang terkuat dalam melaksanakan segala urusan untuk membangunkan negara. Dan pentadbir mestilah terdiri daripada pentadbir yang baik belaka, yang tidak terpesong kerana sebab-sebab yang lain. Ini amat penting sekali dan saya yakin semua kita tahu bahawa kita sebagai pentadbir ataupun tuan-tuan sebagai pentadbir mestilah akul kepada sistem pemerintahan negara kita, sistem demokrasi. Kalau tidak ada perpisahan ini, maka satu pihak akan menguasai ketiga-tiga pihak dan
satu pihak itu tidak lagi akan ditegur ataupun ditentang. Bahkan dianya akan menjalankan segala-galanya walaupun apa yang dijalankan ataupun dicadangkan itu bertentangan dengan undang-undang negara. Sebab itu kita mempunyai 3 kuasa dalam negara kita. Dan di antaranya ialah pentadbiran. Pentadbir memainkan peranan yang amat penting sekali. Mereka mestilah terdiri daripada anggota yang betul-betul berpegang kepada ikrar mereka untuk berkhidmat untuk negara tanpa dipesongkan oleh lain-lain perkara. Umpamanya kalau kita disuruh lakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang negara, maka menjadi tanggungjawab pentadbir tidak menerima sesuatu yang salah dan yang disuruh lakukan. Kita lihat dalam beberapa tahun yang lepas ini, pentadbir tidak mempunyai kuasa menegur ataupun menentang apabila disuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang negara. Kita dapati ramai dari anggota pentadbir mungkin kerana takut, mungkin kerana disogok, telah lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang merugikan negara. Kita dapati keuangan negara umpamanya sudah dicabul dengan begitu besar sehingga sekarang ini kita menghadapi masalah penyelesaian hutang yang sudah meningkat kepada trilion ringgit. Ini tidak pernah dilakukan oleh kita. Dahulu kalau kita ada hutang jumlahnya tidak lebih daripada 300 bilion ringgit, tetapi sekarang sudah meningkat lebih daripada 1 trilion ringgit. Bagaimana kita nak selesaikan hutang ini bergantung kepada usaha kita dan daya fikir kita untuk mengatasi cabaran ini. Untuk ini kita perlu kerjasama di antara pihak yang menjadi kerajaan daripada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan juga pentadbiran. Tetapi pentadbir tidak harus melakukan apa-apa yang bertentangan dengan undang-undang walaupun diarah oleh pihak yang menjadi kerajaan sekarang ini. Perpisahan kuasa antara kita perlu dikekalkan. Hanya dengan cara itu saja barulah boleh kita menentukan tidak ada penyelewengan dalam pentadbiran negara kita. Sebenarnya Malaysia adalah sebuah negara yang mampu menghadapi berbagai cabaran jika mereka pegang kepada prinsip-prinsip yang telah diletak di bawah sistem pentadbiran demokrasi. Kalau kita pegang kepada prinsip seperti ini, kita boleh lawan bahkan seluruh dunia. Dan ini telah kita buktikan apabila kita diserang, mata wang kita diserang, dan kita dapat mengatasi masalah yang besar ini. Kerana kita semua bekerja ke arah satu arah saja untuk mempertahankan negara kita. Kita juga telah lihat bagaimana negara yang dahulunya adalah negara pertanian dapat ditukar menjadi negara industri dengan tidak menimbul banyak masalah. Hari ini kita sudah jadi negara industri, tetapi pertanian juga memerlukan perhatian oleh kita. Industri memerlukan lebih banyak ilmu pengetahuan di kalangan pentadbir kerana mereka akan terpaksa tangani permintaan-permintaan yang berasas kepada teknologi baru yang tinggi. Dan kalau kita tidak faham apa dianya teknologi ini, sekurang-kurangnya pada asasnya,
maka tidak mungkin kita memberi khidmat yang terbaik kepada pelabur dan lain-lain. Sebab itu kita perlu tingkatkan keupayaan, pengetahuan, ilmu di kalangan pentadbir-pentadbir, khususnya di Jabatan Perdana Menteri ini. Kita akan perlihatkan perubahan-perubahan, tetapi perubahan-perubahan ini akan dilakukan hanya setelah dikaji dengan mendalam akan keperluan perubahan-perubahan ini. Saya tidak boleh jelaskan apa dianya perubahan yang akan dilakukan kerana di waktu ini kita belum dapat maklumat yang cukup untuk membuat perubahan ke arah yang baru. Namun kita yakin dengan ilmu pengetahuan yang ada pada pentadbir sendiri dan juga kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat, saya yakin kita boleh buat perubahan dengan tidak meningkatkan kos pentadbiran negara. Ini bukan soal menambah pegawai semata-mata ataupun menubuh badan-badan institusi baru, tetapi untuk menggunakan institusi yang sedia ada sepenuhnya dengan cara yang lebih efisien supaya kita dapat capai matlamat kita tanpa meningkatkan kos negara kita. Di negara kita ini kita dapati sekarang ada usaha semata-mata untuk high income, pendapatan yang tinggi. Tetapi pendapatan yang tinggi yang tidak boleh membeli barangan yang lebih tidak mempunyai makna sama sekali. Sebab itu yang lebih penting ialah daya beli wang kita, daya beli pendapatan kita. Kalau kita naikkan jumlah wang yang kita bayar sebagai upah, tetapi di masa yang sama harga barang meningkat dengan tinggi, maka wang yang ditambah itu tidak mungkin beli lebih daripada dahulu. Dengan itu kenaikan income tidak akan memberi apa-apa kesan kebaikan kepada kita. Banyak lagi perkara yang perlu kita kaji sekarang ini, dan dalam usaha kajian ini saya berharap semua anggota dalam kerajaan akan memberi kerjasama dan menyumbang ilmu dan pengetahuan yang ada kepada mereka. Saya bersyukur kerana sehingga kini saya tidaklah hadapi banyak sangat masalah tentang kerjasama daripada pegawai-pegawai yang sedia ada. Namun tetapi kita harus ingat, yang salah masih salah. Sebarang perbuatan yang salah mestilah diuruskan mengikut undang-undang negara. Kalau hanya dengan cara itu saja dapat kita bersihkan pentadbir kita, pentadbiran negara kita. Apabila pentadbiran kita menjadi lebih bersih, lebih dikenali, lebih efisien, lebih maju, maka pada ketika itu akan terpulihlah negara kita. Sebab itu saya harap saya dapat kerjasama yang tidak berbelah bagi dalam urusan yang dilakukan oleh saya sebagai Perdana Menteri, asalkan apa yang dilakukan oleh saya itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar negara ataupun undang-undang negara. Kita perlu hormati perlembagaan negara kita ini yang sekian lama telah berjaya menyusun pentadbiran dalam negara kita. Sebab itu kita perlu mengadakan pentadbiran yang mengutamakan undang-undang negara. Undang-undang diadakan bukan untuk memberi kuasa kepada kerajaan semata-mata. Undang-undang diadakan untuk melindungi rakyat daripada sebarang jenayah
yang mungkin dilaku oleh mana-mana pihak, termasuk juga jenayah yang mungkin dilakukan oleh kerajaan. Sebab itu the rule of law adalah begitu penting sekali bagi menjayakan sebuah pentadbiran demokratik. Inilah yang kita idam-idamkan dan kita percaya dengan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan kita akan capai matlamat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dengan pertukaran kerajaan ini kita dapat memperbaiki banyak masalah yang dihadapi oleh negara, terutama masalah keuangan. Kita yakin kita boleh atasi masalah ini, tetapi kita perlu kepada sebuah pentadbiran yang cekap, efisien, dan mereka adalah orang yang beramanah dan boleh dipercayai. Itulah saja harapan saya, dan saya ucap banyak terima kasih kerana mendapat peluang ini menjelaskan sedikit sebanyak tentang pendirian kerajaan baru yang kita telah pilih baru-baru ini. Saya harap dengan kerjasama daripada anggota pentadbir negara di Jabatan Perdana Menteri dan di kementerian-kementerian yang lain, maka dalam jangka masa yang tidak terlalu panjang kita dapat pulihkan negara kita ini supaya sekali lagi dia akan dihormati oleh dunia. Sekian, terima kasih.